Assalamualaikum Kak Lin. Hari ni seperti yang kita janjikan lah. Hari ni yang Kak Lin call tadi nak datang, nak cerita sikit lah pada Lin. Mengapa Kak Lin berkolaborasi dengan MV. Okay, walaupun Kak Lin menjahit, tapi Kak Lin tetap buat MV. Ini adalah kerana Kak Lin nak cari income tambahan. Okay, di sini Kak Lin nak cerita sikit lah. Ini adalah dua sahabat, Rich Divock dan Jamie Adler. Mereka dulu ni kakak, dia orang Belanda, tapi telah menetap di Michigan, USA. Okay, inilah mereka suatu ketika dahulu. Mereka dulu adalah army tu Kak. Lepas tu diorang berhenti dan terus mengajak impian mereka untuk buat perniagaan. Lepas tu banyaklah bisnes yang diorang lakukan, salah satu menjadi pengedar Nutrilite. Nutrilite telah wujud pada tahun 1936. Okay, dan disitulah tercetusnya mereka untuk membina satu perniagaan iaitu MV pada tahun 1959. Mereka telah tak ada dan telah diwarisi kepada anak mereka iaitu Steve Adler dan Doc Divock. Inilah anak mereka sampai sekarang masih ada lagi. Ini antara produk pada yang seawal tahun 1999. Antara ini adalah Frizz. Sekarang kita panggil LOC, pencuci seberguna, dan ini adalah double X, tapi dulu ada dua jenis je Kak, tapi sekarang dah ada tiga jenis. Okey, ini adalah MV pada dahulunya bermula di stesen petrol yang tidak digunakan lagi, tapi sekarang cuba Kak tengok dia punya keluasan sangat luas dekat seluas 3 batu. Akak bayangkan 3 batu lebih kurang daripada balai polis tu sampai ke Pekan Santek. Itulah luasnya kilang ni. Okey, ni berada di Ada, Michigan, US. Akak tengok kita punya kilang ni sangat menjaga kebersihan, keselamatan alam sekitar. Tengok tasik di dekat kilang sangat bersih dan kekal. Cuba Akak bayangkan tasik yang ataupun sungai sangat-sangat kerukan. Ini kita boleh menggambarkan yang MV sangat menjamin daripada segi kebersihan alam sekitar. Okey, dalam kilang ni di situlah ada makmal, ada kilang, ada R&D, ada apa macam-macam lah. Okey, ada bomber, ada cleaning. Okey, itu adalah semuanya untuk kebajikan staf mereka. Okey, MV telah berusia lebih 60 tahun telah berusia di 9 buah negara di seluruh dunia dan sangat bertuah. MV telah wujud di Malaysia. Okey, pada tahun 1976. Mungkin masa ni dalam 7 tahun kot. 6 tahun 7 tahun macam tu. Macam MV ni telah lama bertapak di Malaysia lah. Dan MV ni juga adalah salah satu syarikat pertama yang telah disenaraikan di Bursa Malaysia bermula tahun 1996. Masa ni tidak ada anak 3 tau Kak. Okay, ini antara pemegang saham tempatan terbesar yang antaranya yang Amanah Saham Putra, KWSP, Amanah Saham, dan yang bestnya lembaga tabung haji pun yakin nak melabur di dalam syarikat MV. Okay, ini adalah ibu pejabat MV Kak yang ada sekarang ni. Telah dibina dengan nilai 100 juta dengan keluasan 200,000 kaki persegi. Okey, sangat luas. Tanpa buat loan, tanpa buat pinjaman. Cash 100 juta. Okey, ini adalah suasana ibu pejabat MB. Sangat eksklusif, berkelas dunia. Okey, satu hari nanti kita bawa akak pergi sana, kita boleh breakfast kat sana. Okey, ni hari dia sangat sedap. Okey, bagaimana memilih syarikat mati label yang baik? Dekat Malaysia ni terlalu banyak mati label dekat macam umpama cendawan tumbuh selepas hujan. Okey, lagi-lagi selepas PKP lagi lah. Okey, antara yang akak boleh tengok dekat sini ialah barang. Apa barangnya yang kita boleh tengok? Pasarannya sangat luas. Contohnya, lepas tu dia ada kegunaan harian. Lepas tu beraneka jenis. Dekat sini pun kita boleh nampak. Contohnya, MV ada barangan depan rumah, daripada depan rumah, daripada pintu rambut, pintu kaki. Lepas tu kita ada gadget. Itulah beraneka jenis. Tu pasaran luar maknanya contoh macam kita sentiasa mencari, setiap bulan kita sentiasa membeli dekat pasar raya. Macam deodorant, macam tu juga sebulan atau 2 bulan sekali kita akan membeli deodorant di pasar raya. Macam itulah MV ada produk-produk tersebut. Okey. Seterusnya ini adalah suasana di shop kita. Ini bahagian kecantikan, skincare, makeup. Ini bahagian gadget, shoppers lah, jus macam-macam lah ada kat sini. Lepas tu ini adalah apa ni? Home care bahagian personal care yang biasa kat sini pun kita ada jual produk kesihatan. Itu Nutrilite. Okey, yang kedua, apa yang akak boleh tengok ialah daripada segi syarikatnya yang mestilah kena yang kuat. Sebab apa? Yang kedua tak lama. Sebab MB telah wujud pada tahun 1999 sampai sekarang. Menunjukkan dah kuat dan tak lama. Ketiganya berintegriti. Sekejap lagi kita cerita apa itu maksud integriti ya. Okey, MB tercatat di Perkhidmatan Perdagangan iaitu Bursa Saham dan juga telah diluluskan oleh berbanding dengan pesaingnya ketika dahulu iaitu CNI. Okey, inilah papan di Bursa Saham Malaysia ya. Dia punya sahamnya sangat tinggi jujur. Lepas tu ini ada MB terlist di antara list syariah compliant security. Okey. Okey, ini Fakta Multi Kerajaan Brunei. Akak boleh tengok pada muka surat 2269 hingga 270 di mana sistem perniagaan MB setakat yang dipahami tidak bercanggah dengan syarak. Okay? Bila kerajaan Brunei sangat pegang pada hukum agama Islam kan, so kita pegang pada ini untuk membuktikan yang kerajaan kita punya produk, kita punya syarikat sangat patuh syariah. Ini antara 30 pemegang saham yang terbesar, antaranya EPL, Lembaga Tabung Haji dan PNB. Nampak lembaga tabung selama akak menabung tak dekat tabung haji? Menabung kan? So duit kita pun telah ada di dalam, yang kita tabung di kat lembaga tabung haji tu ada di dalam MB. Okay? Yang ketiga, apa yang perlu akak tengok ialah daripada segi sistemnya sangat adil. Maknanya orang bawah kuat, bukan orang atas yang kaya. Tahan ujian masa, bermakna ketika zaman kegawatan MB carta jualannya tetap. Itu daripada segi apa? Daripada bonus ya. Kita ada
bonus. Dan juga MB bukan sistem piramid atau skim cepat kaya. Okey, ini antara ialah graf menunjukkan jualan MB bermula 2000 sehingga 2015 di mana MB telah mencapai 1 bilion yang pertama. 1 bilion yang pertama pada tahun 2015. Dan di sini dia nak tunjuk kakak yang bulat-bulat ni kan adalah pada tahun berlaku pergerakan ekonomi. Tapi MB tetap kukuh. Dia akan tengok tetap meningkat. Okey. Ini adalah sokongan dan perkhidmatan di mana MB tidak dijalankan secara stokis. Di mana walaupun kita ada duit kita tak boleh letak stokis. MB tetap sebanyak 22 shop di seluruh Malaysia dan Brunei. Staff pun di hire, dibayar gaji oleh MB. Okey, ini antaranya lah sampai ke Brunei. Okey, separuh orang kata tak ada masa lagi nak pergi shop kan, nak beli barang. Di sini akan tengok MB telah menyediakan satu facility online MB yang beroperasi selama 24 jam tu tak. Okey, tak ada istilah kita tak sempat nak pergi shop, nak beli barang orang, nak hantar barang orang. Kalau kita tak sempat nak hantar orang atau nak beli ataupun orang berada di jauh luar kawasan, kita just order online dan kita post sahaja. MB akan post. Setiap barangnya RM200 atas, free postage. Belian bawah RM200, tambahan postage hanya RM10. Sangat-sangat murah. Walaupun barang tu berat, tetap postage RM10. Ini adalah prestasi MB di mana kerajaan Malaysia sangat yakin dengan MB dan ini adalah rekod dan pencapaian di mana lesen jualan langsung diperbaharui setiap sehingga 10 tahun. Ini yang terbaru. Kita punya lesen sehingga 2030. Okey, mana ada company paling lama pun 5 tahun je yang boleh. Jadi kita boleh yakin dengan MB bahawa dalam tempoh 10 tahun ni MB takkan jatuh. Jadi kita boleh kena yakinlah dengan lesen ni. Okey, sekarang kan setiap produk kita tu ada jaminan wang pulangan kan, pulangan wang. So di mana di belakang setiap produk MB tu kita ada penyelidikan dan pembangunan. Tak maaf ya. Lepas tu ada 1,100 saintis, tidak ada 100 saintis dan pakar dalam institut kesihatan. Ada 65 makmal dekat kawasan institut kita tu ya. Lepas tu kita ada 20,000 meter persegi kawasan makmal. Luas juga 20,000 meter. Lepas tu daripada segi produk ada jaminan kualiti di mana ada 150 pakar teknikal. Setiap tahun ada 500,000 ujian. Lepas tu 15,000 ujian setiap bulan ya kan untuk satu produk iaitu Nutrilite. Lepas tu lagi pun produk kita pun di belakangnya dengan pattern yang tidak boleh ditiru oleh masyarakat. Okey, sampai tiru kena saman. Ini adalah Nutrilite di mana Nutrilite adalah jenama suplemen yang Kak katakan. Nutrilite ni adalah suplemen. Di mana nombor 1 dari segi jualan di dunia. Okey, Nutrilite ni adalah salah satunya ada nama global vitamin mineral di mana ia proses menanam, memetik, memproses tumbuhan tu di atas ladang sendiri yang disahkan organik. Huruf M ni, apa tengok dekat belakang botol kita tu ada huruf M kan. Di situ menunjukkan kita Nutrilite telah disahkan oleh IFANCA. IFANCA ni satu badan luar negara lah yang mengesahkan dia, tapi telah diiktirafkan oleh JAKIM Malaysia. Ni lah Kak punca kenapa Iti nak buat warisan. Akak dah nak kan. So kita kena buat satu bisnes yang boleh diwariskan kepada anak akak buat kedai jahit. Kedai jahit kan boleh ke? Orang kata akak ada jaminan ke yang anak akak akan mewarisi kedai jahit akak tu? Takkan. Kita tak tahu. Kita tengok yang ada pun anak kita pun tak minat nak buat jahitan, betul? Kenapa Iti pilih MB? Dan kenapa Iti pilih MB? Sebab kita tahu anak-anak kita tak akan mewariskan perniagaan yang kita ada sekarang. Ini adalah Chan Pohyok. Diamond Chan Pohyok telah meninggal pada bulan Mei 1993. Okey. Ini adalah income beliau bermula bulan 1 sehingga bulan April. Itulah setiap bulan dia dapat 6,000, 7,000. Tapi bila kita tengok dalam kotak kuning dia dah meninggal bulan 5 tapi income dia still ada sehingga bulan 12. Maknanya income dia hidup. Walaupun dia dah mati, income dia hidup dan pada tahun tersebut dia telah capai 160,000 lebih. Okey. Itu 93, ini 94. Dia tetap mati tapi income dia tetap hidup. Kakak tengok daripada Januari sampai bulan 12. Setahun itu dia capai RM200,000. Daripada 160 dah cecah 200. Yang peliknya dia dah mati tapi income dia bergerak. Dia tetap hidup. Inilah kita panggil pencen warisan, mana apa yang telah dilakukan, usaha yang dilakukan sepanjang hayat dia telah mencapai pencen. Tapi ke mana pergi pencennya Kak? Anak dia tak ada anak Kak sebab dia tak berkahwin. Mak bapak dia pun dah meninggal Kak. Okey, tapi inilah kita masukkan berintegriti. MB sangat tulus, dia akan cari dia punya pewaris sehingga dapat untuk serahkan income dia orang diamond untuk ke pewaris dia. Cari. Ya. Okey, ini bukti yang Chan Pohyok dah meninggal di batu nisan dia. Dan anggarannya 1 tahun pendapatan beliau ialah RM250,000. Beliau telah meninggal lebih kurang 25 tahun berlalu. Okey, pendapatan dia jangkaan pendapatan dalam 6 juta lebih atau sekarang mungkin dah 7 juta lah. Okey, ke mana pergi income beliau ni? Anak tak ada Kak? Sebab dia tak pernah berkahwin. Mak bapak dia dah meninggal. Mak bapak dua dah meninggal. Jadi MB dengan berintegriti dia telah mencari pewaris. Jadi MB jumpalah abang dan adik beliau dan 6 juta lebih itu telah dibagikan kepada
adik dia ni. Padahal adik dia dan abang dia tak buat MBA tu, tapi duit tu dapat ke mereka sampai sekarang. Sekarang apa yang saya tahu, abangnya dan ayahnya dan bahagian abang tu dah diwariskan kepada anak-anak abang dia. Okey, itulah hebatnya MBA. Disebabkan pendapatan warisan pula, seorang yang tidak berpelajaran tinggi, tidak pandai bercakap bahasa Melayu, hanya menjual durian, air tahu di tepi jalan, pada suatu ketika dahulu pun telah membuat berjaya mencapai pangkat Founders Club Ambassador, iaitu di Kinsul. Sebab dia nampak perniagaan MBA ni boleh menjamin masa depan dia. Okey, inilah beliau bersama kita punya mentor, saya punya mentor. Nampak sigap kan? Ini keadaan beliau sekarang. Ni adalah, tadi orang tidak berpelajaran. Ini Datuk ada 14 company. Bapak tengok yang terakhir, dia pun tetap menjadi salah seorang ABO. Tak seorang datuk yang ada 14 company, director-director semua buat MBA. Sebab dia yakin MBA boleh diwariskan, pendapatan MBA dia boleh diwaris pada anak-anak dia. Ya, 14 syarikat dia ni tak menjamin untuk masa depan anak-anak dia. Inilah beliau bersama mentor saya. Ni apa pernah tak doktor ni? Sekarang dia bergelar Diamond. Ni Dr. Azmi pun sangat kaya Pak. Dia ada 4 klinik. Okay? Tapi kenapa dia buat MBA? Sebab dia tahu sebab anak-anak dia tak ada yang mewarisi pekerjaan sebagai seorang doktor. Jadi dia terus buat MBA untuk masa depan anak-anak dia. Okay? Beliau adalah kita punya bekas Timbalan Menteri Kesihatan 1 Malaysia tahun 2021. Kalau gambar ni bukan kenal kot. Tadi gambar dia muda. Okey, ini adalah founder Double Diamond. Sekarang Triple Diamond. Ayah dia Haji Abdullah dan Bonda Jamaria. Ayah dia ni dulu seorang postman. Dia nampak tu. Bawa naik motor. Ini Bonda Mariam. Seorang guru lulusan SPM. Ni beliau berdua setelah berjaya bergelar sebagai insan. Nampak tu tak beza kan? Sebab apa? Bila duit boleh mengubahkan segala-galanya. Okey. Ini Diamond. Terus lah, ni tidak cerita sedikit apa yang mereka dapat di dalam perniagaan MBA. Dia dapat melancong, nampak ni ayah dia dapat main golf di atas kapal, dia tak main, ayah dia tak main atas ni dia, tak ada. Okey, ini adalah salah seorang lagi Diamond iaitu Safwan dan Yuzi. Safwan adalah sarjana muda lulusan UM, seorang berkejaya sangat hebat, iaitu Kuliah ICT dan ahli lembaga Ngarang Zeta. Dan ini isterinya iaitu Diamond Yuzilawati, juga sarjana muda lulusan UM dan seorang usahawan berjaya di outlet Aira Marketing. Tapi sekarang beliau telah membuat MBA dan telah berhenti kedua-duanya, telah fokus daripada dalam MBA full time. Dan ini antara reward yang mereka dapat, iaitu pergi Langkawi, Hokkaido ni. Dan pada musim PKP 2020 tak dapat pergi, MBA telah bayar RM25,000. Dan Alhamdulillah kereta MERS keluar pada Mei pada musim PKP. Ini dan terus pergi jumpa mentor mentor ke sana. Ini antara cash reward yang Diamond Safwan Yuzi dapat, antaranya 2019 baca 138,000, 2020 pada musim PKP meningkat lagi sekali ganda. Mana kita nak cari bisnes macam ni lah. Okey. Orang yang bekerja pun makin pendapatan bila PG dapat separuh. Kan? Ini tak makin meningkat tak. Kita senang tak. Okey, ini antara diamond kami yang telah melancong pada 2018 dan bersama dengan Mas yang Lucy. Okey, mereka pergi ke Taiwan, Japan. Okey, kat sini kita nak ceritakan dua status yang berbeza, dua kerjaya yang berbeza. Ini Diamond Yuzi bersama dengan ADC Setipah di Hokkaido. ADC Setipah ni ada seorang penutang dan juga pengutip sampah kerja kampung. Pengutip serai buat jual Executive Diamond. Dan ini yang sebelah kanan ni FEDC Aulaya, seorang usahawan yang berjaya, ada 5 butik tu Kak. Masa PKP butik tak boleh berjalan sebab kena tutup kan, lockdown. Tutup, sekarang dia dah fokus buat MBA, dia dah berpangkat FEDC, Founders Executive Diamond, bersama dengan Diamond Yuzi. Inilah. Okey, dua walaupun berbeza kerjaya tapi dia boleh capai pendapatan dan status yang sama. Okey, ini antara lah pergi sana, pergi Dubai, ya. Tak mahal kalau kita nak pergi Teluk Lofi ni Kak Oi. Ini Burj Khalifa. Okey. Kalau orang kata tak ada masa tak larat lah. Kita Tuhan Allah dah bagi kita dua kaki, dua tangan, ada mata, ada suara. Kan? Kenapa kita tak upgrade ruang ni? Akak tengok ni, orang yang kurang ketinggian pun bukan alasan untuk tidak berjaya, telah dapat pangkat emerald. Kurang-kurangnya pendapatan beliau dalam sebulan dalam 30-40 ribu. Orang yang tinggi dia lebih kurang 3 kaki pun boleh buat. Apalagi kita yang cukup sifat sempurna kita. Sebab tu yang kita nak buat tu. Okey. Ini orang kata tak ada masa lah. Masa ada 24 jam tak. Pakar jantung ni sama-sama sibuk dengan kerja dia. Asyik duduk lah dekat Dewan Bedah kan, sampai dia pun buat MBA kerana dia kata sementara dia sihat, mungkinlah dia boleh dapat income yang sangat besar dia sebagai doktor. Tapi sekiranya dia jatuh sakit, dia dah tak boleh nak bedah orang kan, di mana pendapatan beliau. So sementara beliau sihat, beliau telah memilih untuk buat MBA. Alhamdulillah beliau pun telah menjadi diamond. Okey, ini adalah rumah postman kita tadi, ayah dia tadi. Masa ni ketika ni ada 4 tingkat. Tak tu 2, 3, 4. Okey, 4 tingkat lah. Sekarang Kak dah ada tambah lagi 1 tingkat, dah buat lift untuk naik ke atas. Postman ada dengan guru, ada rumah sebegini dengan kereta mewah yang sangat kita tengok kan. Postman bersama dia dan dia. Ini suasana dalam rumahnya sangat megah. Okey, saja Kak, kita nak cerita Kak. Dia rasa dengan pembentangan sedikit ni dapat membuka minda Kak lah. Okey,
Iti harap akak Iti boleh dapat bantu akak untuk buat pendapatan di dalam MBA. Sekian, terima kasih.